Siapakah yang mengikut wahyu? Siapakah yang mengikut Al-Quran dan mengikut sunnah? Maka bila ulama bahaskan kepelbagaian kelompok apa semua ni, siapakah yang mengikut wahyu? Siapakah yang mengikut Al-Quran dan mengikut sunnah? Ringkasnya, ada 3 kelompok ni. Sama ada yang mengikut A'immatus Salaf, apa yang dipegang oleh A'immatus Salaf, ataupun Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. 3 mazhab ni, ringkasnya. Sebab ketiga-tiga mazhab ini mengikut Al-Quran, kena ikut hadis Nabi alaihi wasallam. Kemudian mereka ada perbezaan pandangan. Dalam beberapa bab, mereka ada perbezaan pandangan. Ini yang penting, ketiga-tiga mazhab ini bertunduk kepada wahyu. Saya bagi contohlah satu contoh. Saya selalu cerita bab sifat, saya tak mau cerita bab sifat, nak cerita bab lain pula. Takdir, perbuatan kita. Okey, Allah Ta'ala takdirkan perbuatan kita. Al-Quran sebut dengan jelas. Allah ciptakan kamu, Allah ciptakan tindak tanduk kamu. Al-Quran sebut. Tak ada apa pun yang berlaku, termasuklah daun yang jatuh, melainkan fi kitab. Melainkan ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah tentukan. Ketiga-tiga mazhab ni, mereka percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mentakdirkan segala sesuatu. Tetapi, dalam masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak zalim. Allah tidak zalim. Seseorang itu dihukum kerana tindakan dia. Allah takkan masukkan neraka orang yang tak layak masuk neraka, Allah takkan masukkan. Allah Ta'ala tak zalim. Macam mana nak gabungkan dua nas ni? Saya nak gabungkan dua nas. Para a'immatus salaf kata nak gabungkan dua nas ni sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan disebutkan di dalam sunnah. Allah Ta'ala ada kehendak, Allah Ta'ala ada takdir, Allah Ta'ala ada kuasa. Dan Allah Ta'ala berkuasa untuk menjadikan kita ini berkehendak. Dan kehendak kita sama dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada masalah. Bukanlah kontradik untuk kita ada kehendak. Allah Ta'ala ada kehendak juga dan kehendak itu selari. Artinya orang yang dia nak memilih untuk jadi kufur sebagai contoh, dia ada option untuk jadi kufur. Dia buat option tu untuk jadi kufur. Dalam masa yang sama, yang dia buat itu adalah takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu pilih sendiri, Allah tak paksa kamu. Tetapi apa yang kamu pilih itu telah berada di dalam ilmu Allah, telah berada di dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pendirian para a'immatus salaf. Tak ada clash. Kita buat pilihan, Allah Ta'ala buat ketentuan. Ketentuan kita dan pilihan kita dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh bergerak seiring. Dia bergerak seiring. Para imam Asy'ariyah pula, a'immatul Asy'ariyah, mereka katakan ini semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila dia ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita tak ada pilihan lah. Sebab pada mereka, kalau kita ada pilihan, dia bukan ketentuan. Maka a'immatul Asy'ariyah mengatakan kita buat sesuatu. Nama dia al-kasb. Kita memilih untuk buat dan kita buat, kita ada kuasa untuk buat. Dalam masa yang sama, kuasa kita untuk buat itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga apa yang kita buat itu sebenarnya yang memberi kesan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ada beza sikitlah mazhab ni. Cuma hakikatnya mazhab-mazhab ini semua berpegang dengan kesemua hadis-hadis Nabi SAW dan kesemua ayat Al-Quran. Perbahasan dia berbeza, cara syarah dia berbeza, tapi tak tolak Al-Quran dan tak tolak sunnah Nabi SAW. Jadi ini adalah kelompok yang tidak menolak Al-Quran. Mereka mengisbatkan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perbahasan lanjut ni kena ikut kelas akidah lah. Ini satu bab. Bab kepercayaan. Selepas kita mati, apa jadi kat kita? Mana kita tahu? Sebab tak ada orang yang dah mati, dia boleh main balik nak main abang. Mana ada orang dia dah mati 40 tahun, 50 tahun dulu, dia patah balik, main aku nak cerita kronologi apa jadi lepas mati 1, 2, 3. Tak boleh, orang tak boleh cerita. Apabila orang dah mati tak boleh cerita, kita mana tahu apa jadi lepas mati? Semua mungkin belaka. Mungkin sekadar jasad ini pecah,
Ulat-ulat makan jasad kita, masuk dalam badan ulat, lepas tu pokok-pokok serap badan kita, lepas tu jadi pokok, jadilah pula makhluk lain. Mungkin begitu. Mungkin juga setelah kita mati ni, roh akan terpisah daripada jasad, roh akan pergi ke tempat dia, dihukum, jasad duduk dekat situ, hancur sahaja. Mungkin begitu. Mungkin juga lepas kita mati nanti hari akhirat Allah Ta'ala akan kumpulkan balik, Allah Ta'ala akan bangkitkan balik. Macam kita ni, balik semua orang, semua organ balik ke badan masing-masing, dibangkitkan semula pada hari akhirat. Mungkin juga. Mana satu yang betul, kita mana tahu. Di sini kita perlu wahyu. Kita hanya tahu dengan cara apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kat kita. Kamu akan dibangkitkan semula. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk membangkitkan kamu semula. Jadi ini satu bab tentang apa yang Allah Ta'ala nak kita percaya.